Okey, kita mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini selepas 12 jam kita membuat pastry sheet. Okey, rasanya tengok tu. Ini baru keluar daripada freezer. Okey. Dia memang sejuk dan beku. Okey, tapi ini mengikut freezer masing-masing. Kalau dalam freezer anda tu banyak barang, mungkin kesejukan dia tu kurang. Sama seperti freezer saya ni, penuh kan, tapi tetap juga dia beku dan tidak berapa keras. Okey. Kalau kosong, memang beku habis ni. Jadi kalau beku, selalunya saya akan letak di dalam chiller selama 30 minit. Baru saya letak room temperature. Okey, sebagai permulaan. Okey, jadi kita mula. Ini saya keluarkan. Tengok. Okey. Nipis dan telah dibelah dua. Okey, tengok. Nipis, okey, sekali lagi nipis, telah dibelah dua. Bila kita roll, kita nipiskan dia dan dibelah dua, pastry sheet ni cepat sejuk dan membeku tanpa kembang. Tapi kalau anda tidak belah dua ataupun biar dalam keadaan tebal, okey, pastry sheet pagi-pagi mesti macam bantal. Jadi bila macam bantal, susah untuk anda roll nanti. Okey. Kita tabur tepung. Tabur tepung seperti biasa. Okey, masih kalau keras, beku, okey, pastry sheet akan pecah. Bila pecah, croissant kita akan rosak. Jadi pastikan lembut, okey? Nampak tu? Okey. Okey, sekejap lagi. Okey. Sebab baru keluar daripada freezer kan? Okey. Okey. Di sini okey sudah, lembut. Okey. Memang sejuk. Okey, lembut. Lembut. Okey. Sebab tepi ni lagi. Okey. Perhatikan ya. Ini adalah untuk mengurangkan tension kepada pastry sheet. Okey. Kenapa kita rehatkan pastry sheet selama minimum 12 jam? Okey, untuk memberi flavor dan rehat yang cukup kepada croissant kita, pastry sheet kita. Sebab kalau kurang rehat, nanti pastry sheet ni tidak dengar arahan kita. Kalau kita ke kiri kan, dia pantul balik, okey? Tidak elastik. Jadi untuk untuk mendapatkan pastry sheet yang baik, sekurang-kurangnya 12 jam. Tapi kalau mau senang lagi di roll, okey, rehatkan dia 24 jam. Okey. Tapi kalau saya untuk berniaga,
kita mana ada masa untuk ambil masa 1 jam gitu. Selalunya 12 jam. Menguli, selepas menguli, kneading 12 jam. Lepas lipatan, lamination 12 jam. Seperti yang saya ajar, Jadi sekarang ni kita bikin hari ini kita belajar mini croissant, iaitu 8 kali 26 kali 4.5 mm. Ini saiz hanya anggaran sahaja. Roll sejauh mana, selebar mana yang anda boleh buat. Saya hanya tunjuk. Seperti biasa, mula daripada bahagian tengah. Tekan, roll, tekan, roll, tekan, roll. Tepung. Tekan, roll, tekan, roll, tekan, roll. Sejuk. Tekan, roll. Roller, kalau yang marble tu dia berat, jadi senang sikit kita roll, Jadi cara dia balik, tekan, tolak. Kalau hendak ke kiri, steering ni hendak ke kiri, tekankan ke kiri. Ini jangan tekan, ini tekan, dia gitu. Kalau kita mau dia yang ini pula naik atas, selari dengan sebelah kiri ni, sebelah kanan jangan tekan, sebelah kiri tekan. Jadi dia akan selari. Itu cara pegang roller. Rolling pin. Cuaca hari ini memang panas. Tiada kipas, tiada aircon. Memang cahaya asli. Tiada lampu off semua ni. Kipas pun tidak pasang ya. Tengok, cepat saja melting. Nampak cara dia? Kita suka tak? Kita tengok keadaan dough tu. Cuba fahami. 35. Kita roll. Adakah dia menambah panjang ni atau tidak? Kalau tidak menambah, berarti perlu direhatkan. Rasanya perlu direhatkan. Tambah jugalah 38. Nampak tu? Bila dia tadi tu dia lembut kan? Sekarang ni tengok nah. Terlebih sudah. Nampak? Sangat susah untuk kita roll. Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah simpan di freezer. Pastikan setiap kali kita simpan di freezer mesti dibungkus, tutup, Kita mau kena angin.
Okey. Dough yang sama tapi telah saya sediakan awal. Saya telah roll awal. Okey. Okey. Pastikan tidak keras. Okay, just nice. Ini nice. Okay. Kita ukur dia. Tidak pecah kan tu nanti lapisan atas sekali. Tidak pecah. Yang penting ada tepung. Okey, yang penting ada kita tabur tepung atas dia. Okey. Okey, ini okey. 25, 26. Sikit lagi ni. Okey. Tengok. Bila kita rehatkan dalam freezer, senang je kita handle. Alright. Boleh? Dan boleh. Okey? Lepas tu kita akan ukur dia. Kita akan potong bahagian atas supaya rata. Nampak kan? Okey. Boleh menggunakan pisau yang tajam ataupun pizza roller. Okey, nampak? Lepas tu kita okey. Pastikan tidak melekat di meja, Okey, untuk mini, untuk yang tas pertama ni kita bikin mini. 8 cm, 8, 16, 24, 32. Bahagian atas pula. Bahagian atas okey. 4. 8. Okey. Jadi perhatikan ini perhatikan. Pembaris ni jangan ditekan, lembut saja. Okey, lembut saja. Alamak, sorry. Okey. Okey. Okey, perhatikan di sini. Okey, ini setelah kita potong dia. Okey. Perhatikan, okey. Okey.
Setelah kita potong dia, okey, kita potong dia, jika dough kita ni, laminated dough kita ni, dia stick, okey, dia tidak terlari, okey, dia cantik saja melekat, bererti kita boleh teruskan untuk shaping. Okey, tengok ini okey, boleh shaping. Okey, saya tunjuk okey. Tapi sekiranya kalau kita potong dia terlari daripada garisan asal tu, bererti masa untuk direhatkan di dalam freezer. Okey. Okey, masih okey lagi Nanti saya sambung ni. Sekarang shaping. Belah di tengah-tengah dalam sikit saja. Dalam 1,5 cm. 1,5 cm. Okey, perhatikan. Okey. Yang ini buka. Buka. Okey. Kita lipat dia. Lipat dalam 1 cm. Okey. Kita lipat dan kita roll. Roll bukan ke depan. Okey. Tapi ke kiri dan ke kanan. Okey. Okey, ini tadi 1 cm. Jangan ketat tau, jangan ketat, longgar saja. Okey. 1, 2, 3. Okey, 3, longgar Lepas tu kita roll saja. Macam biasa. Nampak tu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Cantik. Okey, ini cara biasa. Okey. Kalau saya suka macam ni. Okey, belah 1,5 cm. Okey. Tarik-tarik manja, stretching not too hard. Okey. Stretching dia manja-manja sahaja. Okey, manja-manja sahaja. Manja-manja. Okey, sehingga panjang dia dalam 33 hingga 35. Okey, panjang saja. Tapi jangan paksa, okey? Kalau mini ni dapat 32, 33 cm pun dah good enough. Okey, manja-manja tarik, tengok. Okey. Buka, roll besar 1 cm, jangan tekan. 1, 2, 3. Tarik sikit, okey, supaya kemas. Roll. Okey, ratakan. Jangan ketat. Okey, kemas. Macam mana kita check kalau adakah kita menggulung cara yang betul atau tidak? Ketat ataupun longgar. Kita pegang ni hujung dan dia turun perlahan-lahan. Bererti tidak berapa tidak berapa longgar. Jadi saya buka semula, saya longgarkan. Okey. Okey, not too tight. Okey. Pak tu 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, saiz dia ngam. Ini pun cantik. Cantik, okey, cantik. Okey, cantik ni. Cantik. Okey, sekali lagi. Okey. 1,5 cm. Tarik manja. Okey, panas sudah. Tarik manja. Buka. Lipat ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3. Tarik sikit. Okey, kasih rata dia. Okey. Ini basic, okey ni. Dan pastikan tip ni ujung, okey, di bahagian bawah. Tarik dia dan lekat.
Nampak tu kemas? Nampak kan? Okey, saya mau tunjuk lagi. Okey. Saya ada selalunya macam gini kan, buang masa kan, mau sukat, selalunya saya sediakan begini. Shape 8 kali 26. Okey. Jadi saya buat gini. Senang. Terus shape saja. Selesai. Okey, tidak buang masa. Ataupun saya buat macam ni. Okey. Macam ni. Okey. Dan mana-mana cara yang anda suka. Okey, shortcut. Sebab kalau mau setiap kali bikin kerja, mau mengira tu memang lambat. Saya buat order semua satu orang, tiada pembantu. Okey. Okey, kalau macam gini, okey, nampak tu dia lembek. Okey, ini lembek. Okey, long line. Macam ni tidak digalakkan untuk shaping. Okey, kita kena rehat dia di dalam freezer. Okey, rehatkan dalam freezer. Ekstra-ekstra ni jangan buang, kumpul saja. Nanti saya tunjukkan apa untuk digunakan untuk digunakan ada lagi benda lain kita boleh buat. Okey, ini yang telah saya shaping awal-awal. Okey. Yang telah saya cut dia. Nampak tu? Okey. Oh, macam ni senang, okey? Okey. Nampak? Okey. Okey. Kita tarik awal-awal dulu. Okey, supaya dia kurang beku. Potong 1,5 cm. Okey, 1,5 cm. Okay. Tarik dia. Tarik manja-manja. Tarik manja-manja. Tarik manja-manja. Jaga putus. Tarik manja-manja. Beku. Okey, tarik manja-manja lagi bila dia sudah lembut. Tapi jangan over. Tengok ni, tengok. Kalau keras dia patah. Okey, patah. Kita kena tunggu dia lembut sikit. Okey, tarik manja-manja saja. Ini masih keras. Okey, yang ini okey. Okey, manja-manja. 30. Okey, perfect. Okey. Buka bahagian bawah. Okey, roll 1 cm. Roll lah, gini roll. Gulung dia. Okey. Kita cek adakah kita gulung ni ketat ataupun longgar. Ini ngam. Nampak tu? Ini cara dia, okey? Okey, saya tunjuk lagi.
Sekejap. Okey, sambung. Okay. Buka. Gulung dia. Okey, manja-manja. Okey. Jangan ketat, longgar-longgar. Okey. Okey, nampak? Kemas. Okey, buka. Gulung. Okay, ini basic lah. Okay. Saya tunjuk lagi. Buka. Gulung. Roll. Okay, last. Satu setengah. Tarik manja-manja. Tarik manja-manja. Roll. 1 cm. Keluar. Tarik sikit. Kita roll supaya kemas. Okay. Sekarang ni selepas kita shaping, kita rolling, kita shaping, okey semua. Okey, kita letak di dalam tray, kita ukur, okey. Saya perlu ukuran. Okey, contoh ni ukuran dia. Okey. 9 cm. Ketinggian 3,5 cm. Okey, itu perlu. Untuk tas saya perlu semua details ni. Okey. Jadi 9 cm, 3,5 cm. Alright? Yang lain belum masuk lagi. Tiga jam setengah, perfect. Tengok, perfect. Perfect, okey. Kalau lebih masa lagi, okey, dia akan jatuh. Okey. Jadi macam kita proofing ni, kalau dalam suhu bilik, okey, dalam suhu bilik, okey, kita boleh biarkan dia macam ni, okey. Proofing secara terbuka boleh, tapi permukaan ini akan kering. Okey. Kita boleh tutup guna kain pun boleh juga, tapi kain berat akan ambil masa untuk dia. Okey. Lepas tu yang ketiga kita gunakan plastik wrap. Tapi bila kita tutup pakai plastik wrap, okey, pastikan longgar supaya dia ada ruang untuk membesar. Okey. Jadi tiga-tiga pun tidak ada masalah. Hanya kalau secara terbuka, okey, di permukaan ini akan kering. Ada juga orang dia oven tertutup, oven off, oven current dia tutup, tapi maksudnya jangan dipanaskan, hanya lampu saja boleh on.
oven tu kita on lampu saja, maksudnya on plug, lampu on, masukkan ini, tutup. Kita proofing di dalam oven, okey, on tapi tidak ada kepanasan, dia natural. Satu. Yang dua pula, letak dalam oven sebab macam contohnya oven saya, lampu dia rosak, tidak ada lampu, okey. Jadi oven tu, ini saya letak dalam oven dan saya letak satu mangkuk kecil air panas. Okey, satu mangkuk kecil air panas. Okey, tapi jangan biasakan dulu sebab terlalu panas akan merosakkan crumbs dia juga. Okey, kalau boleh untuk yang pertama ni jangan cuba-cuba dululah kan, letak dalam air. Okey. Itu cara proofing. Okey. Yang kedua pula, macam mana kita tahu yang kita punya croissant ni sudah sampai masa untuk dibakar. Okey? Sudah sampai masa untuk dibakar. Pertama kita size kita tadi kan, masa kita shaping tadi tu kita kita sukatkan. Pertama, size. Kalau size dia bertambah, okey, tadi 9, 13, lulus. Tadi 3,5, sekarang 4,5, lulus. Okey, itu yang pertama, cara cek dia. Okey, kedua, kita tengok, kita cek dia punya ni macam gini. Macam ni lah, macam ni. Nampak ni? Kita akan nampak lapisan-lapisan dia tu lebih jelas lagi. Okey, dia terbuka. Berarti masa untuk bakar sudah. Okey. Yang ketiga, kita pegang bahagian bawah di sini. Kita pegang bahagian bawah. Okey. Nampak tu? Dia lembut. Okey. Saya tunjuk Yang ini pula berat. Yang ini pula ringan. Nampak tu? Ringan. Ringan je. Yang keempat, dia pandai dangdut. Nampak tu? Dia wobbling, jiggling, dangdut. Semua. Berarti lulus sudah. Okey. Ini check. Kita check. Okey. Ready untuk dibakar. Selepas proofing, kita check. Bila semua lulus keempat-empat ni, kita brushing dia. Okey. Untuk tas pertama ni, kita hanya brushing menggunakan fresh milk. Okey, telur jangan dulu sebab tujuan kita pada minggu pertama, kita mau fokus pada lamination 343, pastry sheet. Okey. Kita belajar lipatan dan kita mau mengenal oven. Okey. Jadi kita hanya gunakan susu. Okey. Hanya bahagian atas, okey. Jangan kena bahagian yang ini. Ini. Okey, hanya permukaan atas. Tepi-tepi jangan kena. Alright. Okey. Jadi saya brushing. Oops. Okey, oven pula nanti masing-masing bagi tahu saya jenis oven yang ada di rumah yang akan anda gunakan untuk membakar croissant anda. Okey, saya perlu tahu oven apa yang anda gunakan. Okey, kikis di minda anda bahawa croissant ni hanya boleh dibakar menggunakan oven yang mahal, oven Eropah, oven convention dan segala-galanya oven, okey? Tidak mustahil untuk menggunakan oven biasa, jadi jangan malu. Saya sendiri pun menggunakan oven Cornell 46 liter. Okey? Jadi nanti tulis di ruang komen apakah jenis oven yang anda gunakan untuk membakar croissant
dan suhu yang selalu anda gunakan. Itu adalah dua faktor penting untuk saya bantu anda bagaimana menggunakan oven untuk membakar croissant. Okey, tengok dia lembut saja. Alright. Okey. Hari ini saya menggunakan Eka, okey, oven convention sebab training. Okey, saya akan bakar, okey, saya akan bakar suhu pertama 210 Celsius, 210 Celsius untuk 2 minit. Selepas 2 minit, saya akan turunkan suhu, okey, turunkan suhu kepada 175 Celsius selama 13 minit ataupun sehingga ke perang-perangan. Okey, sebentar. Okey, saya set masa sudah. Okey. Okey, sementara tu ada soalan? Berdangdut. Okey, ada soalan setakat ni tentang proofing dan juga brushing? Nampak ni? Dangdut, dangdut. Okey. Okey, ada soalan sementara? Okey, kiranya oven kena preheated 200 kan? Ya, betul. 200. Oven untuk croissant mesti panas. Okey, kenapa kita gunakan, okey, ada oven macam oven saya ni, kalau saya bakar 200 Celsius selama 15 minit, rentung. Okey, rentung. Jadi kita mesti kenali oven kita. Okey. Ada oven pula. Okey. Kalau Cornell pula yang tidak ada fan apa semua tu, nanti saya tunjuk. Okey, siapa-siapa yang menggunakan tu sila bagi tahu di ruang komen apa oven tu, nanti saya tunjuk macam mana kita handle oven biasa. Okey. Okey. Overproof. Okey, overproofing. Okey, siapa? Okey, mati ni. Start ini, saya turunkan suhu. Okey. Kalau dia over, bila kita bakar, dia akan flat. Faham? Bila kita bakar, dia akan flat. Tapi kalau kita bakar daripada mula sehingga keluar daripada oven, dia tetap mengembang dan stay mengembang sampai keluar. Itu adalah masa yang sesuai. Sebab proofing ni bergantung kepada cara anda mengadun, cara anda laminating, cara anda shaping, okey, cara anda proofing, semuanya itu adalah faktor-faktor yang menentukan adakah croissant anda akan cantik ataupun tidak, akan ada honeycomb ataupun tidak. Suhu di luar, suhu dalam bilik, semua itu adalah faktor, okey. Jadi kena biasakan diri, okey. Sekiranya macam saya tadi ni kan, cuaca sangat panas, sebab tu 3 jam setengah. Tapi kalau hujan ribut 4 jam juga. Jadi itulah gunanya ni, cek ni. Okey? Tapi ingat, walaupun 1 jam dia tetap goyang, okey? Tapi saiz tetap kecil dan akan berat. Macam ni, dia 3 jam setengah, ringan, sangat ringan.
Okey, kalau ada fan, pakai fan, on fan. Kalau tidak ada fan, nanti saya tunjukkan cara dia. Okey, pakai fan. Sebab itu anda kena type di ruang komen apa jenis oven yang anda pakai. Senang saya explain. Saya akan explain nanti next apa. Sebab saya mau tahu dulu. Okey. Sebab ada yang ada fan, ada yang tiada fan. Ada soalan lain sebelum sementara kita menunggu croissant tu dibakar? Soalan lain? Wah. Betul. Ini saya mau tunjuk. Jika anda shaping dia ketat, okey, permukaan ini akan pecah. Alamak, terkena sudah. Okey, akan pecah. Dia retak. Macam ni. Okey. Tepung yang tidak dibersihkan sebelum shaping akan melekat. Terlalu ketat pun dia akan retak. Okey. Dia splitting. Tengok nota yang saya kongsikan tadi, semua ada tu. Okey. Jadi semua saya kongsikan di sini. Ini adalah asas, okey. Asas untuk membuat croissant. Daripada tepung sehinggalah dibakar dan untuk dimakan. Okey. Okey, soalan lain? Ada lagi masa, ada lagi 9 minit tunggu dia masak. Ini semua tadi pagi saya buat, okey? Tapi dough dia pastry sheet sudah siap 2 hari yang lalu. Okey? Jadi bila pastry sheet tu dia rehat 2 hari ataupun melebihi 24 jam, lagi senang kita urus dia. Okey, lagi mudah kita lipat dia, lagi mudah kita shaping dia, dan rasa dia, flavor dia lagi sedap. Okey. Okey, soalan lain? Okey, tengok Okey, ini dia besar sebab di dalam tu ada coklat. Okey, chocolate stick. Chocolate stick ini akan saya kongsikan pada ketiga juga, minggu ketiga. Okey. Nampak kan yang batch pertama saya tu semua buat macam ni. Itu final exam. Final test, okey. Final test saya suruh bikin red velvet. Okey. Untuk menguji pencapaian anda. Sebab saya mau semua yang belajar daripada saya ni semuanya berjaya, insya-Allah. Okey. Nampak? Bahagian atas saja. Ini pecah juga. Berarti tadi tu ada tepung. Tepung kan terlalu kelam kabut. Okey, ini halus. Okey. Ini kembang sudah. Ini yang kita buat semalam tu. Saya sudah roll dia. Tengok kalau kita roll longgar-longgar, dia cantik. Nampak tu? Okey. Kembang dah. Berapa jam tadi tu lah? 3 jam setengah. Jam 12. 4 jam. 4 jam. Tengok Tapi ini pecah. Nampak dia pecah? Cuba tengok ni pecah. Nampak dia pecah? Nampak ini. Okey, nampak tu pecah? Pecah ni sebab saya roll terlalu ketat. Shaping tadi tu ketat. Dia pecah. Okey, ini perfect. Ini perfect. Ini lagi seksa. Ini seksa ni. Betul-betul seksa. Okey, ini perfect. Ini perfect. Okey. Ini pun juga saya akan bakar. Okey. Ini dough kita semalam yang kita dough yang kita uli pukul 8.30 pagi, yang kita lipat semalam, dan tadi pagi saya keluarkan satu, saya shaping. Okey. Nampak tu layer dia? Okey, ini resepi semalam nampak tu layer dia? Nampak? Layer dia. Okey, dia goyang. Okey, dia dangdut. Dia nampak layer-layer tu. Okey, saiz dia gebu. Jadi ini saya gunakan teknik air sebab menggunakan Cornell.
Cornell. Alright. Okay, panas-panas ha, panas ni. Tengok dia tidak leper. Okay, tengok. Okay, masih lagi warna dia ni, okay, keemas-emasan, brownish, okay. Bukan hangus, okay. Tengok tinggi kan. Hanya ini saja tadi sebab terlalu besar, okay. Dia hampir over. Nampak tu? Dia rendah. Dia sudah mula rendah dan melebar. Okay, ini perfect. Yang ini pula dia sudah mula melebar dan rendah. Tengok tu. Ini tinggi, ini rendah. Ini dia cantik naik, ini pula melebar. Tengok dia rendah sudah. Hampir over. Okey. Kejap. Masih panas lagi, belum boleh belah. Panas, okey. Kalau kita mau cek dia mesti tunggu sejuk, okey, tapi saya akan tunjukkan juga panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Dengar tu bunyi dia. Masih panas. Kalau panas macam ni. Nampak tu? Panas. Macam ni. Kena tunggu sejuk dulu. Baru dia perfect. Tengok tepi-tepi tu. Nampak tu? Honeycomb dia. Nampak? Okay. Okay. Masih panas. Paling cantik belah dia selepas 2 jam sejuk baru boleh belah. Alhamdulillah. Ya, memang cantik ni. Kalau potong panas-panas, dalam dia tak berapa cantik. Tapi kalau potong sejuk, kita boleh lihat dia punya crumbs tu cantik. Okey, sebab sekarang ni masih panas kan? Dalam tu ada haba untuk membantu itu rongga-rongga tu mengembang. Sekarang ni haba tu keluar sudah. Jadi dia apa? Tengok dia apa? Dia ini butter ni, ini butter. Okey? Tengok dia jatuh sebab belum cukup lagi heat dia. Okey, belum cukup. Nanti bila sekarang ni dia dalam proses haba yang dalam tu tengah bekerja untuk mengembangkan lagi rongga-rongga tu supaya lebih cantik. Okey, sebab tu bila keluar kita biarkan dia sejuk dulu. Baru kita pindahkan dia ke rack nanti. Cuba tengok kalau gunakan butter, panas. Nampak tu? Nampak? Okey. Faham? Alhamdulillah. Bukan? Ni. Kita cuba lagi ni. Pun masih panas lagi. Tengok bunyi dia. Ini daripada susu dan juga madu tu. Jadi selalunya kalau saya brushing ni 10 minit sebelum masuk oven. Okey? 10 minit sebelum masuk oven. Tara! Nampak tu? Tapi ni masih panas lagi. Kalau selepas 2 jam lagi cantik. Tengok tu. Nampak kan? Ini tu. Ini masih panas. Kalau selepas 2 jam, okey, nanti selepas 2 jam nanti saya akan potong dan akan gambar. Tengok tu, cantik ni. Tapi masih panas. Tengok tu, masih tengok. Yang ini masih lembap lagi. Ini okey dah, sejuk. Yang ini pun okey, sudah sejuk. Yang ini masih panas. Bila ini masih panas, okey,
dia belum sempat lagi mengembang. Belum sempat kembang. Okey. Nampak tu? Wah, untung kelas hari ni ya. Panjang masa. Okey, sekejap. Okey, sekejap lagi. Okey, sekejap lagi. Tapi ini oven lain, berarti akan lebih, masa akan lebih panjang. Okey. Apa perbezaan yang dari tadi? Okey, perbezaan dia, tengok. Dan ini, tengok ni. Nampak tu crumbs dia? Berbeza kan? Nampak? Honeycomb tu. Tengok. Okey. Yang ini belum sempat kembang sebab kepanasan itu sudah bila kita potong panas-panas, haba tu keluar. Jadi ini tidak sempat kembang. Ini pula kita belah dia selepas dalam 10 minit tadi. 10 minit dia masih sempat lagi, tapi yang ini belum sempat kembang. Nampak perbezaan dia? Okey. Okey, ini tengok shaping kelang kabut kan? Okey. Panas. Bismillah. Ini macam tak berapa. Nampak tu? Sekejap. Shaping kelang kabut, luaran dia. Shaping kelang kabut, luaran. Okey. Luaran. Tapi ini adalah lipatan semalam. Lipatan yang kita buat semalam tu. 343. Nampak tu? Ini yang kita melipat semalam tu. Nampak? Ini masih panas ni. Nampak tu? Masih panas. Pegang pun bergegar-gegar. Masih panas. Okey. Jadi sekarang ni tidak mustahil kita bakal menggunakan oven biasa-biasa saja. Jadi kalau orang bilang, kalau mau ikut kelas Crozon ni mesti mau oven yang bagus, mesti mau oven yang bla 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 bla. Itu semuanya tu tidak betul. Okey? Ada mustahil sekarang ni. Guna oven biasa untuk membuat Crozon. Sedap. Okey ya. Dengar bunyi dia. Tu rapuh. Panas. Okey, jadi ada soalan lagi sebelum kita menutup tirai. 1 jam sudah. Tadi setengah jam, ini 1 jam. Okey. Jadi pada siapa yang hadir kelas pada hari ini, kalau ada soalan sila tempel, sila tanya di bahagian komen. Okey. Sebentar lagi saya akan bagi arahan untuk membuat task pertama. Tidak ada mustahil guna oven kecil. Okey. Hanya sekarang ni tugas anda adalah untuk mencuba suhu yang bersesuaian. Okey. Tapi yang pasti kepanasan dia tu untuk suhu pertama tu 200 hingga 210. Macam saya guna 2 minit, mungkin anda permulaan guna 5 minit. Okey? Kita tengok mana yang lebih serasi. Jadi from time to time saya akan bantu anda. Kalau anda tidak buat homework, susah untuk saya bantu. Saya tidak tahu di manakah kesilapan anda. Okey? Kita buat sampai jadi. Tidak berjaya hari ini, esok kita buat lagi. Okey? Insya-Allah. Ada orang minggu ketiga berjaya sudah. Okey? InsyaAllah. Jadi kalau tiada soalan, jadi sampai setakat ini saja. Okey, perkongsian saya daripada step pertama sampai bakar, sampai nampak crumbs. Okey, selesai. Okey, Alhamdulillah semua telah saya cover untuk asas ini. Semoga anda berpuas hati dengan perkongsian ilmu daripada saya. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Jadi terima kasih banyak-banyak.
Thank you for for watching. Assalamualaikum dan bye bye.